Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Daniel Alif bin Ronzi dengan nombor matrik A21A3314. Saya akan membentangkan berkaitan definisi permasalahan kes bunuh diri semasa musim pandemik COVID-19. Bunuh bermaksud mengambil nyawa dengan sengaja, manakala diri pula bermaksud orang atau seseorang atau empunya badan. Dengan ini diaksikan bahawa bunuh diri adalah bermaksud seseorang yang mengambil nyawa dengan sengajanya. Usaha membunuh diri adalah satu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu untuk menyakiti diri sendiri dengan mematikan sehingga tidak mengakibatkan fatal. Hal ini dikaitkan dengan semasa musim pandemik COVID-19, kes bunuh dirinya semakin meningkat akibat daripada pelbagai masalah yang dihadapi oleh setiap individu itu. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Azim bin Azman yang memegang nombor matrik A21A3208. Saya akan membentangkan tentang faktor permasalahan kes bunuh diri semasa musim COVID-19. Yang pertama, faktor tekanan atau gangguan emosi. Tekanan atau gangguan emosi merupakan masalah kemurungan yang menyebabkan seseorang itu akan berkhayal atau berhalusinasi sehingga melakukan perkara yang di luar jangkaan mereka seperti membunuh diri. Yang kedua, faktor bebanan hutang yang banyak. Polis Diraja Malaysia (PDRM) mendedahkan kes bunuh diri disebabkan bebanan hutang antara yang tertinggi dilakukan sejak 18 Mac hingga 30 Oktober 2020. Lapor Kosmo. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dikuatkuasakan di seluruh negara, pihak polis telah mencatatkan sebanyak 266 kes bunuh diri dengan kadar peratus sebanyak 25%. Daripadanya disebabkan oleh bebanan hutang yang tinggi. Yang ketiga, faktor tekanan bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah juga antara faktor berlakunya kes bunuh diri yang berlaku semasa musim COVID-19. Rata-rata warga yang bekerja di rumah di seluruh dunia terpaksa bekerja dari rumah. Hal ini telah memberikan gambaran kepada seorang individu yang melakukan tugasan pejabat di rumah. Okey. Seterusnya berkaitan dengan simptom-simptom perubahan tindakan membunuh diri. Antara simptom-simptomnya ialah individu itu mengalami kemurungan sehingga dia berasa dirinya tidak lagi mempunyai harapan atau yang mendatangkan situasi yang negatif iaitu berputus asa. Selain itu, individu itu berdepan dengan perubahan emosi iaitu seperti sama ada harinya dia bersemangat dan ada suatu ketika harinya dia bersedih dan hilang semangat. Selain itu, berlakunya perubahan dari segi tingkah laku iaitu sikapnya maupun penampilannya juga merupakan tanda seseorang individu itu mempunyai keinginan untuk membunuh diri, seperti nada percakapannya yang perlahan, mudah naik angin, tidur terlalu banyak, sibuk dengan perihal kematian dan keganasan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Atika Ami binti Omar dan nama matrik saya adalah A21A3229. Saya akan membentangkan berkaitan falsafah pendidikan. Falsafah adalah pemikiran, pandangan yang benar, rasional dan bernas. Tujuan falsafah adalah untuk mencari, membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju untuk sesuatu perkara yang penting dalam kehidupan. Pengertian falsafah pendidikan adalah satu usaha berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara yang penting mengenai pendidikan. Visi falsafah pendidikan kebangsaan ini adalah untuk memupuk individu yang pintar yang berbakat untuk menyumbang sebagai pemimpin dunia, pemikir dan pencipta masa depan yang dapat menghayati nilai kemanusiaan. Dalam falsafah ini juga telah dijelaskan bahawa bunuh diri merupakan suatu perbuatan yang tidak bermoral dan tidak beretikal. Dalam bidang falsafah, perbuatan bunuh diri telah menimbulkan banyak persoalan yang sukar dan telah diberikan jawapan yang berbeza oleh setiap para falsafah. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Elizabeth Fuda yang kedua, nombor matrik A21A3244. Hari ini saya akan membentangkan falsafah rukun negara dan kesannya terhadap kes bunuh diri semasa COVID-19. Masalah kes bunuh diri semasa COVID-19 ini tidak mendapati rukun negara. Hal ini dikatakan demikian kerana rukun negara dibentuk untuk mencapai keharmonian masyarakat Malaysia. Setiap prinsip rukun negara mempunyai maksud tersirat di dalamnya. Ini untuk diperhatikan setiap masyarakat Malaysia. Oleh itu, prinsip kepercayaan kepada Tuhan di mana harus berpegang teguh kepada agama agar tidak melakukan tindakan bunuh diri semasa COVID-19. Terdapat pesan kepada rukun negara sekiranya kes bunuh diri semakin meningkat, antaranya akan kurang dihayati oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dora Tasha binti Muhammad Fatri. Nombor matrik saya ialah A21A4. Hari ini saya akan membentangkan konsep starter. Konsep starter dapat dalam penataan falsafah pendidikan kebangsaan dan ia seharusnya dipahami dalam konteks tersebut. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, hanya individu yang mencapai kesejahteraan diri yang mampu memberi sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan negara. Sebelum sejahtera, kerohanian, emosi, etika, intelek, kognitif, psikomotor, ekologi, ekonomi, budaya dan masyarakat. Dan lima komponen utama makasih syariah ialah menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Beliau menggambarkan konsep sejahtera yang melampaui ruang lingkup sempadan, nasional, internasional dan global. Kesejahteraan menjadi satu prinsip yang mendasari konsep pembangunan modal insan berteraskan Islam.
Langkah untuk mengelakkan diri daripada bunuh diri semasa musim pandemik COVID-19 ni ialah meluahkan perasaan kepada mereka yang boleh dipercayai. Ini kerana dengan meluahkan perasaan kepada mereka yang boleh dipercayai dapat memberi kelegaan kepada pelaku bagi mengelakkan pelaku untuk membuat cubaan membunuh diri. Apabila seseorang itu menjadi pendengar pula, mereka seharusnya mempunyai sifat empati dalam diri mereka dan tidak menghakimi pelaku tersebut. Maka, si pelaku boleh berjumpa dan meluahkan segala perasaan atau masalah yang mereka hadapi sepanjang musim pandemik ini. Si pelaku luahkan masalah kepada orang yang boleh dipercayai, yang mungkin boleh jadi dalam kalangan ahli keluarga mereka, rakan-rakan, pakar kaunseling ataupun sesiapa saja, asalkan orang tersebut boleh dipercayai. Seperti yang dikatakan awal tadi, dengan meluahkan dapat memberi kelegaan kepada pelaku. Maka tugas si pendengar pula, mereka seharusnya menyimpan rahsia dan tidak menceritakan masalah si pelaku kepada orang lain. Si pendengar pula perlu memberi bimbingan dan nasihat kepada pelaku tersebut untuk tidak membuat keputusan yang terburu-buru. Mereka perlu berada di samping pelaku supaya tidak berlakunya tindakan yang di luar jangka yang mungkin dilakukan oleh pelaku. Sebagai akhir kata, dengan meluahkan perasaan kepada mereka yang boleh dipercayai dapat mengurangkan. Langkah kedua ialah membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat. Pendapatan untuk sara hidup dan menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat dan secara langsung dapat mengurangkan pengangguran, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup penduduk. Pertambahan peluang pekerjaan dalam negara boleh membolehkan penduduk memperoleh pendapatan. Ini membolehkan penduduk menggunakan pendapatannya untuk membeli barangan dan perkhidmatan. Kementerian beliau berusaha mengurangkan pekerja asing buat masa ini dianggarkan kira-kira 2 juta orang di negara ini. Antara langkah untuk mengelakkan berlakunya bunuh diri adalah mendapatkan nasihat dari pakar. Mendapatkan nasihat dari pakar merupakan salah satu cara bagi mencegah keinginan untuk membunuh diri dalam kalangan belia yang semakin meningkat setiap tahun yang disebabkan oleh masalah fizikal, emosi dan psikologi. Dengan mendapatkan nasihat, individu yang berkeinginan untuk membunuh diri akan lebih tenang dengan mendapatkan rawatan dan perubatan daripada pakar. Rawatan ini dapat mengatasi keinginan mereka untuk membunuh diri. Dengan rawatan ini, individu tersebut dapat mengatasi dan mengawal keinginannya untuk bertindak di luar kawalan. Akhir sekali, rumusan. Kesimpulannya, kes bunuh diri di Malaysia amat serius. Walaupun begitu, kes bunuh diri masih dipandang enteng oleh segelintir masyarakat. Kes bunuh diri disebabkan oleh beberapa faktor, iaitu faktor tekanan hidup, gangguan jiwa, faktor bebanan hutang yang banyak. Antara simptom-simptom pelaku bunuh diri ialah mengalami kemurungan, kematian diri. Antara langkah untuk mengatasi masalah bunuh diri ialah mendapatkan nasihat daripada pakar yang bertauliah. Dengan ini, harapan semua pihak supaya Malaysia bebas daripada masalah bunuh diri dapat dikurangkan.